Yang tidak suka tutup mata dan telinga. Tahniah diucapkan kepada Presiden UMNO yang juga pengerusi Barisan Nasional BN serta kepimpinan BN atas kejayaan wakil rakyatnya dilantik menjadi ahli mesyuarat kerajaan negeri EXCO di 3 negeri terutama di Pulau Pinang dan Selangor, di mana Barisan Nasional sebelum ini berada di Blok Pembangkang sejak tahun 2008. Ahli Parlimen Pengerang Datuk Seri Azalina Osman Said menyifatkan BN telah lulus dalam ujian pertama dan kini melangkah masuk ujian kedua, iaitu bekerjasama dalam pentadbiran negeri di Selangor, Negeri Sembilan dan Pulau Pinang. Sebagai Ketua Penerangan UMNO, saya membaca dengan teliti semua pandangan serta teguran yang dilontarkan semua pihak, tidak kira dari dalam parti maupun luar parti, kerana kita tahu sebagai parti yang ditubuhkan sejak 1946, ini satu manifestasi bahawa ramai yang sayangkan parti ini. Inilah amalan demokrasi dalam parti di mana setiap ahli boleh memberi pandangan. Tetapi dalam konsep demokrasi juga ada calon kalah dan ada calon yang menang dalam pilihan raya. Sudah tentu kita tahu dan faham akan realiti ini coretnya dalam satu kenyataan media. Menurut Azalina, menuding jari terutama apabila kita kalah merupakan satu kerja yang mudah. Dalam pilihan raya, kalah satu undi tetap kalah, menang satu undi tetap menang. Mungkin kita boleh beri contoh. Jika kita kalah ketika bertanding untuk jawatan yang dipertua PIBG, usahlah kita bakar dan runtuhkan sekolah itu. Ketua UMNO bahagian Pengerang dan Ketua Penerangan UMNO Malaysia itu turut berkata, ada parti politik bermula di tangga mahkamah dan ada yang masih di tangga mahkamah malah bertahun bergolak dengan pihak keselamatan. Namun ahlinya tetap teguh dan merapatkan saf serta berterusan meletakkan keyakinan terhadap pemimpin mereka, dan hari ini parti-parti berkenaan telah berjaya memerintah negara selepas PRU14. Mereka yakin kepimpinan parti akan bawa kejayaan. Pelik dan ajaib sebenarnya ketika calon dikemukakan ianya diterima malah bersorak di dalam dewan. Bahkan ketika watikah diberi, pengerusi BN dipuji. Hakikatnya kita meletakkan calon di 108 kerusi yang berpotensi menang dan berpotensi kalah. Realitinya itulah sistem demokrasi pilihan raya. Sebenarnya bagi kepimpinan Barisan Nasional, parti boleh saja ambil jalan mudah, iaitu fokus kepada kerusi-kerusi yang mudah menang atau di negeri-negeri yang kita tahu telah menerima dan faham formula perpaduan di peringkat kerajaan pusat. Tetapi ketika kita mengemukakan 108 kerusi untuk ditandingi, tiada siapa merungut, malah ada juga yang merasakan jumlah itu tidak cukup. Tetapi hari ini ada pula suara-suara sinis yang apabila ada kerusi yang kalah, suara-suara ini tidak pula kedengaran ketika watikah diserahkan. Pengerusi BN sendiri beri kebebasan kepada Perhubungan Negeri dan ketua bahagian dalam pemilihan calon yang difikirkan layak. Sebab itu saya katakan ia tanggungjawab bersama, tegas beliau. Dalam pilihan raya negeri PRN yang lalu, tidak semua kawasan DUN yang ditandingi calon BN sempat dikunjungi pengerusi BN untuk membantu kempen dalam tempoh singkat itu. Tetapi realitinya ada kawasan yang tidak dikunjungi pengerusi. Calon Barisan Nasional tetap dipilih pengundi sebagai wakil rakyat mereka. Contohnya bagi DUN Juasih di Negeri Sembilan. Memang mudah untuk mendesak pengerusi BN mengundur, tetapi BN adalah satu institusi. Kenapa segalanya diletakkan di bawah pengerusi? Walhal bukan pengerusi yang bertanding pada PRN yang lalu. Paling penting sebenarnya dalam mana-mana pilihan raya, formula kemenangan ambil kira faktor calon, pengundi serta cabaran. Apa yang perlu kita ubah bukan presiden, tetapi cara bagaimana kita bekerja dan menggerakkan kempen. Tambah Azalina lagi, antara cabaran utama yang masih ketinggalan ialah peperangan saraf di platform digital. Pendekatan konvensional bersemuka tidak lagi menjadi tunjang utama. Kempen hingga ada ceramah fizikal tidak mendapat sambutan. Walhal kempen sebenar adalah di platform digital. Barisan Nasional sendiri perlu faham dan akur bahawa kita menghadapi defisit pengetahuan dan penguasaan platform digital. Pada ketika pihak lawan berbelanja tanpa had menggunakan platform-platform itu bagi mempengaruhi pengundi. Kita tidak ada peraturan maupun undang-undang yang boleh menyekat propaganda tanpa had. Pihak lawan menggunakan dana yang begitu banyak di platform digital kerana penyedia platform berpengkalan di luar negara. Berlangkah ke hadapan, Barisan Nasional perlu bersedia untuk berubah menjadi parti yang lebih mahir dan memiliki pengetahuan menguasai teknologi digital, dan kerajaan perpaduan juga perlu bersedia
dengan penguasaan perang saraf di platform digital. Ujarnya tuntas. Adalah penting untuk ditegaskan gabungan ini bukanlah satu kesatuan yang sempurna. Namun ada ruang untuk pembaikan dan yang pasti kerajaan perpaduan ini dibina dengan mencari titik persamaan demi agama, bangsa dan negara. Dan sudah tentu bagi UMNO sendiri, parti ini akan terus menjadi suara dalam kerajaan perpaduan selari dengan perjuangannya iaitu melindungi agama Islam sebagai agama persekutuan, hak-hak bumi putera, Raja-Raja Melayu dan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Ini termasuk menjadi suara kepada kedaulatan undang-undang dan segala kelemahan, kekurangan dan salah guna kuasa dalam pelaksanaan undang-undang, dan proses keadilan dibangkitkan melalui saluran yang betul kerana kita perlu menghormati pengasingan kuasa yang terdiri daripada badan eksekutif, kehakiman dan perundangan. Yang tidak suka boleh tutup mata dan telinga. Persoalannya, adakah sudah tiba masanya untuk UMNO bertanding atas tiket UMNO pada pilihan raya akan datang, atau masih lagi di bawah bendera Barisan Nasional ataupun di bawah Barisan Nasional dengan gabungan baharu? Tepuk dada, tanya selera. Ingat, rakyat sentiasa memerhati.